Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Deni bin Wahab. Nombor kad matriks BB 24110397. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang topik pilihan kami, iaitu topik 7 yang bertajuk Kajian Komunikasi Lisan dan Tanpa Lisan. Untuk pengetahuan kamu semua, komunikasi terbahagi kepada dua kategori, iaitu komunikasi lisan dan tanpa lisan. Komunikasi lisan bermaksud suatu yang dicakap. Ringkasnya, komunikasi lisan merupakan suatu mesej yang disampaikan dengan kata-kata. Hal ini berkenaan dengan apa yang kita katakan. Manakala komunikasi bukan lisan pula bermaksud tindakan komunikasi selain bercakap. Sebagai contoh, riak muka, tangan, lengan, kedudukan badan, posisi badan, serta pelbagai pergerakan yang dilakukan oleh badan, kaki atau tangan. Oleh hal yang demikian, penulisan ini akan memberikan fokus kepada aspek-aspek perbandingan, iaitu persamaan dan perbezaan antara komunikasi lisan dan bukan lisan, aspek komunikasi lisan beserta contoh yang terdapat dalam adat etnik Kadazan Dusun, dan aspek komunikasi tanpa lisan beserta contoh yang terdapat dalam etnik Kadazan Dusun. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ialah menyelidik aspek-aspek perbandingan antara komunikasi lisan dan tanpa lisan. Menganalisis aspek komunikasi lisan beserta contoh yang terdapat dalam adat etnik Kadazan Dusun. Menyenaraikan aspek komunikasi tanpa lisan beserta contoh yang terdapat dalam adat etnik Kadazan Dusun. Assalamualaikum, nama saya Adam Syami bin Wes alias Muhammad Azizul. Nomor matriks BA 24110-565. Bagi kumpulan kami, kaedah kajian pertama yang telah kami pilih untuk mengumpul data dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Penyelidikan yang kami lakukan adalah berdasarkan daripada pencarian di perpustakaan dan laman web bagi mendapatkan data serta bahan-bahan sekunder. Bahan-bahan yang didapatkan adalah terdiri daripada buku, artikel, jurnal dan sumber daripada internet. Kaedah ini membantu kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, seterusnya untuk menghasilkan dapatan kajian dan pencapaian objektif kajian. Kajian kepustakaan ialah salah satu cara penulisan yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu yang juga termasuklah penemuan kajian secara teori dan kaedah sumbangan mengenai sesuatu topik. Kajian kepustakaan ini dilakukan bagi mencari tahu berkaitan maksud-maksud komunikasi lisan dan bukan lisan. Selain itu, kaedah kepustakaan ini juga dilakukan bagi meningkatkan mengenai adat-adat resam dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat kaum dusun yang terdapat di negeri Sabah, termasuklah yang berkaitan dengan adat-adat resam. Kaedah kajian kedua yang kami gunakan selain daripada kajian kepustakaan ialah kaedah kajian kualitatif. Kaedah kajian secara kualitatif merupakan salah satu pendekatan penyelidikan yang menumpukan kepada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu melalui pemerhatian, pengalaman dan interpretasi manusia. Ia digunakan untuk meneroka isu-isu yang kompleks dan memahami makna di sebalik data yang tidak boleh diukur secara kuantitatif. Bagi kajian ini kami lakukan bagi mencari tahu tentang suatu situasi atau individu melalui pemerhatian. Kajian kualitatif yang kami jalankan juga berbentuk semula jadi, di mana tingkah laku dan kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat kaum dusun berkait dengan persekitaran semula jadi, di mana tingkah laku mudah difahami tanpa kekangan luaran ataupun kawalan kendiri masyarakat tersebut di dalam budaya dan adat mereka. Sekian, terima kasih daripada saya. Salam sejahtera kepada semua. Saya Rebecca N. Simontiun, pemegang nombor matriks BP 24110-256. Hari ini saya akan membentangkan kajian literatur yang bertajuk Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan serta aplikasinya dalam adat. Dalam pembentangan ini, kita akan melihat definisi, kelebihan, cabaran serta kajian kes berkaitan komunikasi lisan dan bukan lisan.
Komunikasi ialah alat penting dalam kehidupan manusia. Tanpanya, interaksi sosial, proses pembelajaran, malah adat budaya akan terjejas. Komunikasi boleh dibahagikan kepada dua bentuk, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Kedua-duanya saling melengkapi dan penting dalam menyampaikan mesej dengan berkesan. Pertama sekali, mari kita lihat komunikasi lisan. Menurut Abdullah Hasan dan Ainan Muhammad 2001, komunikasi lisan merujuk kepada penyampaian maklumat menggunakan kata-kata yang diucapkan. Contohnya, perbualan, temu bual, ceramah, dan juga mesyuarat. Dalam situasi profesional, komunikasi lisan sering digunakan kerana ia membolehkan maklum balas segera. Ini menjadikannya alat penting untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan. Antara kelebihan komunikasi lisan ini, ia memberi kejelasan, di mana maklumat disampaikan secara terus dan mudah difahami. Seterusnya, memberi maklum balas segera. Ia membolehkan penyesuaian mesej secara mengikut putaran sebenar masa dan juga memberi fleksibiliti di mana memudahkan proses perbincangan dan membuat keputusan. Terdapat beberapa kajian telah dilakukan untuk memahami cabaran komunikasi lisan, antaranya kajian Nur Syafrin Ahmad et al. 2009. Kajian ini meneliti kesukaran guru pelatih dalam kemahiran komunikasi lisan, termasuk penggunaan intonasi yang menarik dan ekspresi wajah yang sesuai. Dan juga kajian Ibrahim dan Bari 2016. Kajian ini pula melibatkan murid pemulihan khas dan mendapati bahawa gaya komunikasi lisan tertentu mengganggu proses pembelajaran seperti membaca dan juga mengejak. Seterusnya, kita beralih kepada komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan merujuk kepada penyampaian maklumat tanpa menggunakan kata-kata seperti melalui ekspresi wajah, pergerakan badan, dan simbol. Menurut kajian Merabian 1967, hanya 7% daripada mesej yang disampaikan adalah melalui kata-kata, manakala 55% disampaikan melalui isyarat badan dan 38% melalui intonasi suara. Antara kelebihan komunikasi bukan lisan, pertama, penyampaian emosi yang berkesan, di mana bahasa tubuh dan ekspresi seringkali lebih jelas berbanding kata-kata. Dan kedua, yang memperkukuhkan mesej lisan. Contohnya, senyuman semasa bercakap menunjukkan sikap positif. Bagi kajian kes komunikasi bukan lisan pula, terdapat kajian yang menarik. Antaranya ialah kajian oleh Putri Roslina, Abdul Wahid dan Muhammad Helmi Pangat 2016. Kajian ini meneliti strategi komunikasi bukan lisan pelajar Cina dalam pembelajaran bahasa Melayu. Ini didapati bahawa pelajar menggunakan 9 strategi, termasuk senyuman, renungan mata, dan pergerakan tangan untuk menyampaikan maksud mereka. Seterusnya, mari kita lihat aplikasi komunikasi lisan dan bukan lisan dalam adat budaya. Sebagai contoh, kita lihat dalam adat Temanggung dan adat Pepati. Menurut Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 2004, pepatah, pepitih, pantun, dan petua digunakan untuk menyampaikan maksud dalam perkawinan adat ini. Selain itu, budaya pulut semangat, kajian oleh Nurhuda Saleh dan Kim Kung Hyun 2019, mendapati bahawa pulut semangat dalam adat perkawinan Melayu adalah simbol komunikasi bukan lisan yang mencerminkan kearifan tempatan. Kesimpulannya, komunikasi lisan dan bukan lisan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian serta adat budaya. Dengan memahami cabaran dan kekuatan kedua-dua bentuk komunikasi ini, yaitu bukan lisan dan lisan, kita dapat meningkatkan keberkesanan interaksi sosial dan profesional. Baiklah, saya akan menerangkan persamaan komunikasi lisan dan komunikasi tanpa lisan. Komunikasi adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia merupakan cara utama untuk menyampaikan maklumat, perasaan, dan idea antara individu. Komunikasi boleh berlaku dalam dua bentuk, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tanpa lisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan dia melibatkan penggunaan kata-kata sama ada secara lisan ataupun bertulis untuk menyampaikan mesej.
Manakala komunikasi tanpa lisan pula, dia merujuk kepada penyampaian maklumat melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan isyarat tanpa melibatkan perkataan. Walaupun kedua-dua jenis komunikasi ini berbeza dalam cara penyampaian, mereka memiliki banyak persamaan yang membolehkan individu berinteraksi dan menyampaikan mesej dengan berkesan. Contohnya yang pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tanpa lisan memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan mesej, maklumat, perasaan ataupun pemikiran daripada pengantar kepada penerima. Kedua-duanya bertujuan untuk menyampaikan maklumat yang kemudiannya diterima oleh individu lain dan melakukan interaksi antara satu sama lain. Walaupun cara penyampaian mesejnya yang berbeza, asas kepada kedua-duanya adalah sama, yaitu untuk memastikan maklumat yang disampaikan mudah untuk difahami oleh individu lain. Sebagai contoh, jika seorang berkata, "Saya suka dengan ide itu," dalam komunikasi lisan, mereka menyampaikan perasaan positif terhadap ide tersebut. Manakala dalam komunikasi tanpa lisan, mereka mungkin hanya mengangguk kepala sambil tersenyum untuk menunjukkan persetujuan yang sama, yaitu menyukai ide tersebut. Baiklah, seterusnya, persamaan yang kedua ialah dua bentuk komunikasi yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Komunikasi lisan dia menggunakan perkataan, nada suara, dan intonasi untuk menunjukkan emosi seperti gembira, sedih, marah, ataupun kecewa. Sebagai contoh, jika orang yang berkata "saya gembira" dengan suara yang ceria dan bahagia, hal ini dapat menunjukkan kegembiraan dalam diri seseorang. Sementara jika perkataan yang sama disampaikan dengan nada suara yang rendah seperti "saya gembira", ia menunjukkan yang sebaliknya dalam komunikasi tanpa lisan. Emosi yang sama disampaikan ekspresi wajah, gerak tubuh, atau bahasa tubuh seperti senyuman, kerutan dahi, atau melambai tangan. Kedua-dua bentuk komunikasi ini sangat penting dalam menghubungkan orang dan menyampaikan perasaan tanpa perlu menggunakan perkataan. Contohnya, ekspresi wajah yang ceria ataupun melompat kemudian juga boleh menyampaikan perasaan yang sama tanpa menggunakan perkataan. Perbezaan pertama antara komunikasi lisan dan komunikasi tanpa lisan adalah cara penyampaian message. Komunikasi lisan menggunakan perkataan, sama ada secara bertutur ataupun bertulis, untuk menyampaikan message. Sebaliknya, komunikasi tanpa lisan menggunakan isyarat visual seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, dan postur badan untuk menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata. Perbezaan kedua adalah saluran utama antara auditory dengan visual. Komunikasi lisan bergantung kepada pendengaran dan auditori, seperti suara atau bunyi. Sebaliknya, komunikasi tanpa lisan bergantung kepada penglihatan dan pemerhatian seperti melihat gerak tubuh, ekspresi, ataupun simbol. Perbezaan yang ketiga pula adalah tahap kejelasan message. Komunikasi lisan cenderung lebih tepat karena perkataan digunakan untuk menyampaikan makna yang jelas. Sebaliknya, komunikasi tanpa lisan sering bersifat subjektif dan memerlukan tafsiran yang mungkin membawa kepada salah paham jika konteks tidak jelas. Perbezaan yang seterusnya ialah kebergantungan pada medium, yaitu komunikasi lisan sering memerlukan bahasa dan alat tertentu seperti telepon, mikrofon, ataupun kertas dan pen untuk bertulis. Komunikasi tanpa lisan lebih bebas alat dan boleh berlaku secara spontan melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah. Perbedaan yang terakhir adalah kemampuan jarak jauh, yaitu komunikasi lisan lebih sesuai untuk jarak jauh karena ia boleh dilakukan melalui panggilan telepon, rekaman suara, ataupun mesyuarat maya. Manakala komunikasi tanpa lisan memerlukan kehadiran visual atau rekaman video untuk diterjemahkan dengan tepat. Itu saja daripada saya. Bagi aspek komunikasi lisan beserta contoh yang terdapat dalam adat etnik yang dipilih, terbahagikan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah penyampaian cerita-cerita rakyat dan mitos dalam masyarakat Kadazan Dusun. Cerita rakyat dan mitos merupakan elemen penting dalam budaya Kadazan Dusun. Cerita ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan,
tetapi juga sebagai medium pendidikan, pengajaran dan pemeliharaan tradisi bagi kaum mereka. Melalui cerita rakyat, nilai moral, sejarah dan pengajaran tentang hubungan manusia dengan alam serta kuasa yang lebih besar dapat disampaikan kepada generasi yang seterusnya. Sebagai contoh, kisah Huminodun adalah salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis suci yang mengorbankan dirinya untuk memastikan masyarakat tidak kelaparan. Badannya dipercayai berubah menjadi padi, yang menjadi sumber makanan utama. Cerita ini juga sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai simbol pengorbanan, kasih sayang, dan kebergantungan manusia kepada alam. Penyampaian cerita ini dilakukan secara lisan dalam bahasa tradisional Kadazan Dusun untuk mengekalkan warisan budaya. Aspek yang kedua pula ialah penggunaan doa dan juga mantera dalam upacara adat bagi Kadazan Dusun. Doa dan mantera ini akan memainkan peranan penting dalam ritual adat bagi kaum masyarakat Kadazan Dusun. Ia biasanya dilafazkan oleh seorang pendeta wanita tradisional iaitu Bobo Hizan dalam bahasa Kadazan Dusun yang kaya dengan simbolik dan makna. Doa ini digunakan untuk memohon perlindungan, keberkatan atau menghubungkan manusia dengan dunia roh dan alam semula jadi. Sebagai contoh, dalam upacara Magavau, Bobo Hizan akan melafazkan doa kepada roh padi, dikenali sebagai Bambarayon, untuk memohon agar tanaman padi diberkati dan dilindungi daripada bencana. Doa ini juga disampaikan sebagai tanda syukur kepada roh nenek moyang yang dipercayai menjaga hasil tuaian. Upacara ini biasanya diiringi dengan bahasa ritual yang penuh dengan metafora, menunjukkan hubungan rapat antara manusia, alam, dan spirituality dalam adat Kadazan Dusun. Bagi aspek yang ketiga pula ialah ucapan tradisional dalam sambutan dan perayaan bagi kaum Kadazan Dusun. Ucapan tradisional adalah salah satu lagi aspek yang penting dalam komunikasi lisan masyarakat Kadazan Dusun, terutamanya semasa sambutan perayaan seperti pesta keamatan. Ucapan ini sering digunakan untuk menyampaikan rasa terima kasih, menyambut tetamu atau memberikan penghormatan kepada individu tertentu. Semasa pesta keamatan, ucapan seperti Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan yang bermaksud selamat hari keamatan digunakan untuk mengalu-alukan kedatangan tetamu dan menyebarkan semangat perayaan. Aspek yang keempat ialah nyanyian tradisional sebagai medium penyampaian mesej bagi kaum Kadazan Dusun. Nyanyian tradisional seperti lagu-lagu yang mengiringi tarian Sumazau digunakan untuk menyampaikan mesej tertentu secara lisan. Lirik lagu seringkali menceritakan tentang kehidupan harian, hubungan dengan alam, atau perasaan gembira dan syukur terhadap apa yang mereka dapatkan. Sebagai contoh, dalam persembahan Sumazau semasa pesta keamatan, lagu tradisional akan dinyanyikan dengan irama yang tenang dan menyentuh hati. Liriknya menceritakan tentang kegembiraan kerana telah menuai padi, rasa syukur kepada roh nenek moyang atau penghayatan terhadap keindahan alam. Aspek yang terakhir ialah perbincangan dan perundingan dalam komuniti kaum Kadazan Dusun. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, perbincangan dan rundingan secara lisan lebih efektif digunakan untuk membuat keputusan penting yang melibatkan komuniti. Proses ini biasanya berlaku secara terbuka, di mana setiap individu berpeluang memberikan pandangan mereka sendiri. Seterusnya ialah aspek komunikasi tanpa lisan beserta contoh, yaitu artifak. Artifak merupakan objek fizikal atau material yang digunakan untuk menyampaikan makna, nilai dan simbolisme dalam adat dan tradisi. Dalam adat Kadazan Dusun, artifak memainkan peranan penting dalam pelbagai upacara dan perayaan untuk melambangkan warisan budaya mereka kepada orang lain. Sebagai contoh, sompoton, yaitu alat muzik tradisional yang melambangkan keunikan budaya, salah satunya kepada kaum Kadazan Dusun. Hal ini kerana alat muzik ini sering dimainkan dalam upacara perayaan seperti pesta keamatan,
untuk menyampaikan rasa kegembiraan dan perpaduan. Selain itu, pakaian tradisional seperti sinuangga iaitu baju wanita dan tapi iaitu sarung dengan sulaman emas menunjukkan status sosial dan kehalusan seni budaya. Peralatan ritual seperti dulang kayu dan balang tembikar juga digunakan dalam upacara adat Kadazan Dusun untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang menurut kepercayaan mereka. Seterusnya ialah gustik. Gustik adalah komunikasi melalui bau yang merujuk kepada bau yang digunakan untuk menyampaikan mesej atau memberikan suasana tertentu dalam adat. Bau memainkan peranan penting dalam mencipta suasana sakral atau menghormati roh nenek moyang menurut kaum Kadazan. Sebagai contoh, dalam ritual Magavau, pembakaran damar atau kemenyan menghasilkan bau wangi yang dianggap mampu menarik perhatian roh nenek moyang dan roh padi. Bau ini mencipta suasana sakral yang diperlukan untuk memastikan upacara berjalan lancar. Selain itu, makanan tradisional seperti tuhau atau bosau yang mempunyai bau yang kuat dan unik dapat memberikan mesej bahawa makanan tersebut sangat menarik untuk dinikmati. Hidangan ini bukan sahaja menjadi tanda budaya tetapi juga menggambarkan hubungan masyarakat Kadazan Dusun dengan alam semula jadi melalui makanan tradisional mereka kerana makanan ini menggunakan sumber yang semula jadi. Seterusnya ialah akustik. Akustik pula adalah komunikasi melalui bunyi yang merujuk kepada bunyi bukan kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan makna atau mencipta suasana. Bunyi tradisional sering hadir dalam perayaan dan ritual Kadazan Dusun untuk mengiringi tindakan simbolik mereka. Sebagai contoh, bunyi gong dan kulintangan yang merupakan salah satu alat muzik yang digunakan oleh kaum Kadazan Dusun yang adalah elemen penting dalam pesta keamatan dan upacara adat lain. Alunan bunyi ini bukan sekadar hiburan tetapi lambang penghormatan kepada roh nenek moyang serta simbol kegembiraan dan perpaduan komuniti. Selain itu, sompotan juga merupakan alat muzik tradisional yang menghasilkan bunyi lembut dan harmoni. Sering dimainkan untuk menenangkan roh padi semasa ritual dan juga untuk mencipta suasana damai dalam perayaan. Selain itu, proxemic juga merujuk kepada cara masa digunakan untuk memberi makna atau mencipta simbolisme dalam adat. Pemilihan waktu untuk melaksanakan sesuatu ritual atau perayaan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan antara masa dan keberkatan. Sebagai contoh, pesta keamatan diadakan pada penghujung Mei setelah musim menuai padi selesai. Pemilihan masa ini melambangkan rasa syukur kepada roh padi atas hasil tuaian dan memberikan penghormatan kepada alam semula jadi. Selain itu, ritual seperti Magavau dilakukan pada waktu awal pagi sebelum matahari terbit kerana masa ini dianggap waktu terbaik untuk berhubung dengan roh nenek moyang yang dipercayai lebih aktif dan menerima doa pada waktu tersebut. Akhir sekali ialah proxemics. Proxemics merujuk kepada cara ruang diatur dan digunakan dalam sesuatu majlis adat untuk menyampaikan makna tertentu. Penggunaan ruang mencerminkan kedudukan sosial, peranan dan simbolisme tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam majlis adat, Bobohizan iaitu pemimpin ritual akan berada di tengah kawasan upacara sebagai tanda kedudukannya yang penting. Penempatan ini memberi mesej dan menunjukkan peranannya sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Selain itu, semasa pesta keamatan, ruang khas disediakan untuk tetamu kehormat yang mencerminkan penghormatan dan status mereka dalam komuniti. Kesimpulannya, aspek komunikasi lisan dan tanpa lisan dalam adat etnik Kadazan Dusun memainkan peranan yang sangat penting dalam memelihara dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya mereka melalui penyampaian cerita rakyat, doa dan mantra, ucapan tradisional, nyanyian serta perbincangan dalam komuniti. Masyarakat Kadazan Dusun tidak hanya menyampaikan maklumat tetapi juga mengukuhkan perpaduan dan identiti budaya. Komunikasi tanpa lisan seperti penggunaan artifak, gustik, akustik, chronomix dan prosemix turut memperkayakan pengalaman budaya mereka dengan memberi makna mendalam kepada setiap ritual, perayaan dan interaksi sosial.
Dengan ini, komunikasi dalam budaya Kadazan Dusun berfungsi sebagai alat yang menghubungkan generasi, mencerminkan nilai-nilai tradisi, serta memperkukuhkan ikatan spiritual dan sosial dalam masyarakat mereka.